Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan tahniah kepada anda kerana berjaya dapatkan video panduan membaiki software smartphone PMA training. Okey, jadi ini adalah langkah pertama anda untuk memulakan perkhidmatan membaik pulih smartphone. Okey. So anda bermula dengan software. Okey, ini adalah langkah pertama anda. Tetapi mungkin ada yang dah menjalankan perkhidmatan membaik pulih dari segi hardware. So ini adalah orang kata sebagai ilmu upgrade lah, ilmu tambahan untuk anda mempelajari satu bidang lagi, iaitu software. Sebab dalam ni pun saya tahu mungkin ada student saya yang dah belajar repair hardware. Okey, tapi belum mahir lagi software pun dapatkan video ni juga, belajar melalui video ni juga. Jadi saya ucapkan tahniah dan selamat bertemu kembali kepada student saya kalau anda masih ingat saya. Okey. So sebelum tu saya nak bagi tahu yang saya akan guide anda, okey, mengajar anda untuk membaik pulih
untuk belajar membaik pulih software smartphone. Okay, nama saya Ahmad. Biasa orang panggil Cikgu Mat lah. Okay. Jadi nak panggil cikgu pun boleh, tak ada masalah. Okay. Jadi biasanya kita buat kelas, tapi oleh kerana tak semua orang ada masa free untuk join kelas pada tarikh-tarikh yang kita dah tetapkan, jadi kita buat keputusan untuk kita lancarkan satu video panduan untuk anda tengok video ni dan cuba belajar sendiri melalui panduan video yang kita tunjuk ni. Okay, so anda boleh repeat lah video ni, anda boleh ikut step by step. Okay, apa yang saya tunjuk, tutorial yang saya tunjuk, nanti anda boleh praktis dan mahirkan diri itu, membiasakan diri. Okay, dengan software, dengan cara nak download, dengan file-file yang mengikut chipset, apa semua yang tu kita akan belajar nanti. Okay. Jadi kita akan tengok dulu. Okay. Okay, ini adalah topik pengenalan untuk video yang awal-awal ni kita lebih kepada pengenalan, kita lebih kepada orang kata review lah, review untuk kita nampak dengan lebih jelas tentang bidang membaik pulih software smartphone ni. Okay. Jadi kat sini saya nak share dengan korang, dengan anda semua. Okay. Okay. Pengenalan bidang software smartphone. Okay. First sekali kita tengok, okay, smartphone user worldwide, okay, daripada tahun 2016 hingga tahun 2020. Okay. Jadi pada tahun 2016, okay, ini adalah statistik untuk smartphone, pengguna smartphone di dunia. Okay. So kita tengok bermula daripada tahun 2016, okay, pengguna smartphone telah mencapai sebanyak 2.5 bilion. Okay. Manakala pada tahun 2017 pula adalah sebanyak 2.7 bilion. Dan masuk 2018, masuk 2019, peningkatan tu agak mendadak jugalah, 3.2 bilion. Okay. Manakala pada tahun 2020, 3.5 dan 2021 sudah mencapai 3.8 bilion. Maksudnya setiap tahun tak ada penurunan, makin meningkat. Okay. Ini adalah smartphone, pengguna smartphone, bukan mobile phone. Okay. Kalau smartphone ni biasanya iPhone, okay, Android. Okay. Kalau mobile phone tu dia lebih kepada phone yang lama lah, okay, yang bukan Android, yang bukan iOS tu. Okay. Jadi seiring dengan zaman teknologi dan maklumat, okay, pengguna smartphone sekarang ni dah semakin pesat. Okay. Jadi inilah peluang untuk anda menjalankan bisnes servis membaiki software smartphone ini. Okay. Kerana ilmu ini bukan saja boleh digunakan pakai untuk diri kita, tetapi juga boleh kita bantu orang lain dan juga menjalankan perniagaan ini, serta kita boleh menjadi seorang pengguna smartphone yang mahir dan berilmu, okay, dalam bidang ni. Okay. Okay, seterusnya kita tengok kenapa pentingnya mahir membaiki software handphone. Okay. Okay, jadi jika anda telah pun menjalankan perkhidmatan membaik pulih hardware smartphone, okay, bidang software ini adalah step seterusnya, okay, yang macam yang saya bagi tahu tu, okay, kerana kerosakan software smartphone juga mempunyai permintaan, okay. Kalau kita tengok sekarang ni dalam market dunia sekarang ni ramai orang buat repair smartphone kan, tapi dia more on hardware, okay. Dalam software pun dia ada certain area ataupun certain kata tempat macam di kawasan anda tu biasanya
mungkin akan ada orang yang akan hantar lebih banyak software daripada hardware. Okey, itu daripada saya punya uh, pengalaman lah. Okey. Jadi yang mana rasa macam sebelum ni dia dah buat hardware tapi dia tengok sejak ke belakangan ni banyak orang hantar software dekat dia. So ini adalah langkah anda untuk anda masuk dalam bidang software juga, kerana kita tak nak bila orang datang kita macam tak mahir, tak boleh nak buat ataupun kita passing ke orang lain kan. So ini adalah peluang baik anda boleh membuatnya sendiri. Okay. Dan yang mana belum repair hardware, insya-Allah kalau anda belajar repair software dulu, kemungkinan anda pun akan berminat juga nanti, insya-Allah, dalam bidang hardware. Okay, jika anda ada bajet nanti mungkin anda boleh join kelas repair hardware smartphone pula. Okay. Jadi kerosakan smartphone ni hanya berpunca daripada dua perkara lah. Ini saya sering bagi tahu dekat student saya, iaitu berpunca kerosakan ni daripada hardware dan juga software. Okay. Okay, jadi kita tengok yang seterusnya adalah antara kelebihan jika tahu membaik pulih software smartphone. Okay. Yang pertama adalah anda dapat mengenal pasti masalah berpunca daripada software atau hardware. Okay. Biasanya kalau technician ni dia jaranglah ada yang boleh buat software dengan hardware. Biasanya ada tapi tak semua orang. Biasanya dia akan fokus pada satu bidang je. Kalau dia technician hardware, software. Sebab kadang-kadang bila kita buat hardware ni kita dah tak sempat nak ambil tahu pasal software. Sebab apa? Sebab software ni dia ada masa dia juga. Dia kena kadang-kadang menghadap komputer, kena menghadap laptop agak lama, sedangkan hardware tu kita dah biasa kan, kadang-kadang sejam tu dah siap, dah repair, 30 minit dah siap. Tapi software ni kita kena bahagikan masa pula. So kadang-kadang orang ni biasa dia akan passing dekat kedai lain ataupun dia ada technician software, dia fokus kepada software sajalah. Okay, jadi kalau anda mahir dua-dua, anda dapat diagnose, dapat troubleshooting software atau hardware dan juga dapat repair, itu bonus lah untuk anda. So mungkin anda adalah technician yang complete lah. Okay. Seterusnya adalah dapat menyelesaikan masalah customer yang melibatkan software. Okay, so automatically lah bila anda dah belajar repair software ni, anda cepat, okay, anda cepat dapat tahu masalah masalah phone customer ni adalah disebabkan software. Okay, bukan hardware. Kalau anda belajar hardware je, anda akan confuse. Okay, adakah betul hardware kan? Ataupun anda cuma mindset anda adalah hardware saja, anda tak boleh nak compare. Okay, yang mana software, yang mana hardware, sebab ilmu software anda masih kurang. Okay, jadi bila anda dah tahu pasal software ni, anda boleh bezakan dua tu dengan cepat. Okay, dapat jimatkan duit kerana anda mampu mencari solution sendiri. Okay, macam saya bagi tahu sebelum ni. Okay, slide sebelum ni. Tak semestinya anda join kelas repair software smartphone ni untuk anda buat bisnes ataupun untuk anda tambah income. Okay. Anda juga boleh jadikan ilmu ni sebagai panduan untuk diri anda sendiri. Okay. Anda tak perlu nak berulang-alik pergi kedai sekadar benda yang remeh-temeh bagi setengah orang. Okay. Mungkin bagi anda tak tahu benda tu, so anda tanya orang, anda pergi jumpa orang ke, ataupun anda pergi kedai kena charge ke apa ke. So benda ni mungkin agak apa kata rugilah kan, sebab kadang-kadang kita boleh buat sendiri cuma ilmu tu belum sampai. Okey, jadi dengan belajar dekat video saya buat ni, insya-Allah anda akan lebih jelas, lebih nampak dan juga anda akan tahu selok-belok berkenaan dengan software dan juga mampu mencari solution dengan sendiri. Sebab dalam video ni anda akan belajar juga macam mana anda nak mencari solution dengan Google. Okey, sebab apa? Sebab apa pentingnya mencari solution dengan Google, dengan internet ni? Sebab kadang-kadang solution ni dia tak terhad kepada satu. Okey? Dan juga dia ada banyak lagi solution lain. Okey, kenapa kita kena tahu mencari solution dekat Google? Okey, saya nak explain macam ni. Ramai orang tahu Google tapi ramai orang tak kenal macam mana nak guna 100% okay, dengan Google tu. Maksud saya, kadang-kadang apa yang kita cari tu bukan sebab kita tak jumpa cari, tapi sebab carian kita tak tepat.
Okey. Dekat dalam kelas saya sering bagi tahu dekat student saya, Google akan bagi kita jawapan kepada benda yang dia tahu apa yang kita nak. Maksudnya kalau kita type dekat keyword Google tu dah tak jelas, tak tepat, macam mana Google nak bagi jawapan yang tepat? Sebab soalan kita tanya dekat dia tu tak menepati apa jawapan yang kita nak. Okay. Let's say anda nak cari anda nak cari software smartphone untuk anda masukkan dalam phone. Okay. Ini adalah ayat yang biasa beginner lah. Dia akan fikir macam tu lah kan. So kalau dia type software smartphone, apa yang keluar agak-agak? Kan? Kita tak panggil software, kita akan panggil term selain lah. Dia ada istilah lain. Okay. Kalau kita type software smartphone, okay, dia akan keluar lebih kepada teori, okay? Lebih kepada teori apa itu Wikipedia, okay? Mobile operating system, okay? Software smartphone akan keluar Android, yang jenis dia punya sistem, okay? iOS, okay? Dan sangat umum, sangat dia macam apa yang kita nak tu belum lagi tercapai lah, okay? Dengan keyword macam tu, okay? Nanti korang akan belajar apa dia punya keyword yang sesuai, keyword yang tepat. Okay, macam mana nak mencari firmware, okay? Kita akan belajar nanti. Dapat menjadikan anda seorang juruteknik smartphone yang lengkap kerana mempunyai dua kemahiran, iaitu software dan hardware. Kebanyakan ujian ini hanya mahir salah satu bidang saja. Okay, ini saya dah explain kat anda yang kalau kita ada dua kemahiran dekat situ, kita dah macam ada satu bonus lah. Okay, kalau kita di dalam senarai interview, mungkin kita boleh mempertengahkan lah kita punya skill, okay, software ni, okay. Sebab mungkin hardware tu mungkin dah biasa orang belajar, tapi kalau kita tahu software, itu satu bonus lah, okay. Untuk sangat besar kerana tidak melibatkan modal yang besar, biasanya perlukan komputer, laptop, internet yang pantas. Komputer atau laptop dan internet yang pantas serta mempunyai kuatan yang cukup lah. Okey, dekat sini of course bila anda nak buat software, paling penting adalah komputer. Tak boleh nak pakai phone untuk buat software phone, tak boleh. Tak pernah terjadi lagi. Okey. Mungkin boleh tapi tak dia tak proper lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita kena pakai satu komputer yang boleh dia detect phone, okay? Phone untuk kita masukkan software dalam tu. Okay, komputer tu pula dia paling kurang kena Windows 7, okay? Ke atas lah. And then internal pun kena banyak sebab bila kita dah buat software ni, kita akan simpan banyak file-file software. Okay, saya bagi contoh. Kalau kita tengok ini,